Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama Cikgu Rosniza bagi mempelajari topik perkumuhan dan penyah tinjaan Sains tahun 4. Baik, dalam unit 2 tentang manusia, kita akan mempelajari maksud perkumuhan. Kemudian kita akan lihat organ perkumuhan dan hasil buangan. Yang ketiga, maksud penyah tinjaan dan hasil buangan. Dan yang keempat, kepentingan perkumuhan dan penyah tinjaan. Baik, badan manusia menghasilkan pelbagai bahan buangan yang terdiri dari bahan toksik. Bahan toksik ni maksudnya bahan yang beracun dan bahan yang tidak diperlukan oleh badan. Bahan buangan ini perlu disingkirkan daripada badan supaya tidak memudaratkan kesihatan dan untuk mengelakkan penyakit. Maksud perkumuhan. Perkumuhan ialah proses penyingkiran bahan buangan daripada badan. Baik, terdapat 3 organ perkumuhan manusia iaitu peparu, kulit dan ginjal. Baik, kita lihat organ perkumuhan yang pertama iaitu peparu, di mana hasil buangan daripada peparu ini adalah karbon dioksida dan wap air dan disingkirkan semasa kita menghembus nafas. Macam mana kita nak tahu adanya wap air? Kalau kita cuba hembus pada cermin, kita akan lihat hembusan yang kita keluarkan itu mengandungi titisan air. Jadi itulah dia wap air. Dan karbon dioksida dan wap air ni dihasilkan semasa proses pernafasan berlaku. Baik, organ perkumuhan yang kedua adalah ginjal atau dinamakan buah pinggang. Dan hasil buangan daripada ginjal adalah air kencing dan disingkirkan semasa kita membuang air kecil atau kencing. Jadi air kencing kita yang terhasil dari ginjal ni akan terkumpul dan tersimpan dalam pundi kencing kita sebelum disingkirkan daripada badan. Jadi jika pundi kencing kita ni penuh, itu yang menyebabkan kita merasa nak membuang air kecil. Jadi cepat-cepatlah kita kena buang air kecil tu supaya kita boleh kosongkan balik pundi kencing kita. Jadi tahu tak kamu apakah fungsi ginjal dalam badan kita? Dia untuk menyingkirkan bahan buangan bertoksik yang terdapat dalam darah kita melalui pembuangan air kencing kita. Jadi bagi orang yang mendapat penyakit kencing manis ataupun darah tinggi boleh merosakkan fungsi ginjal jika tidak mendapatkan rawatan doktor. Jika ginjal kita gagal berfungsi akan menyebabkan pesakit itu perlu menjalani dialisis bagi membersihkan darah dari bahan toksik yang berbahaya. Jadi mesin dialisis itu berfungsi sebagai pengganti ginjal. Baik, organ perkumuhan yang ketiga adalah kulit. Dan hasil buangan daripada kulit ialah peluh, yang mana peluh itu mengandungi air yang berlebihan dan mempunyai kandungan garam. Jadi cara disingkirkan ialah semasa kita berpeluh, dan peluh ni akan keluar melalui badan kita melalui liang peluh yang ada pada kulit kita. Baik, seterusnya kita lihat maksud penyah tinjaan. Penyah tinjaan ialah proses penyingkiran tinja daripada dubur. Baik, sebelum kita melihat tentang proses penyah tinjaan, masihkah kamu ingat urutan aliran makanan yang telah kamu pelajari ketika tahun 3 dulu? Iaitu berkaitan tentang pencernaan. Apa dia pencernaan? Pencernaan ialah proses menghancurkan makanan menjadi cebisan yang lebih kecil supaya zat dan nutrien daripada makanan tadi boleh diserap semasa melalui aliran makanan di dalam badan
kita. Jadi makanan yang kita makan akan bermula dengan kawasan mulut kita ni. Jadi makanan tu akan dihancurkan oleh gigi, lidah dan air liur menjadi cebisan yang lebih kecil supaya lembut dan mudah ditelan. Jadi makanan tu seterusnya akan melalui esophagus dan menjadi lebih kecil di perut kita. Baik, kemudian segala nutrien dan zat makanan pula akan diserap ke dalam usus kecil. Jadi makanan tu akan bergerak dari perut melalui usus kecil dan segala nutrien dan zatnya akan diserap. Dan makanan yang tidak tercerna akan terkumpul dalam usus besar dan dia dinamakan sisa makanan lah. Yang tidak tercerna tadi. Dan bila dia terkumpul dalam usus besar ni, dia akan menjadi tinja dan akan keluar melalui dubur kita. Baik, tadi kita dah lihat tentang proses pencernaan makanan yang mempunyai kaitan dengan organ penyah tinjaan manusia. Jadi kita lihat apakah organ penyah tinjaan, iaitu dubur, dan dia juga dibantu oleh usus besar. Baik, kita lihat hasil buangan penyah tinjaan adalah tinja atau biasa kita sebut najis. Cara ia disingkirkan semasa kita membuang air besar. Baik, jadi makanan yang dimakan ni, yang kita makan tadi berkaitan dengan proses pencernaan tadi, akan dihadamkan di dalam perut dan usus kecil kita. Jadi zat makanan tu akan diserap dalam perut kita dan usus kecil. Ni pergerakan makanan tadi ya, diserap. Kemudian sisa makanan yang tidak tercerna semasa proses pencernaan tadi akan terkumpul dalam usus besar ni dan menjadi tinja. Jadi tinja inilah yang akan disingkirkan dari badan melalui dubur. Baik, sekiranya proses perkumuhan dan penyah tinjaan terganggu, apakah yang akan berlaku? Jom kita lihat kepentingan perkumuhan dan penyah tinjaan. Baik, kita lihat situasi yang pertama. Baik, jika seseorang itu suka menahan kencing ataupun mungkin juga sukar membuang air kecil dan kemudian dia pula mungkin kurang minum air, berkemungkinan akan membentuk batu karang dalam ginjal dia ataupun saluran air kencing ataupun kawasan pundi kencing dia ni akan membentuk batu karang. Jadi, pesakit akan merasa sakit semasa hendak membuang air kecil. Sebab batu karang yang terhasil ni pada ginjal ataupun kawasan pundi kencing ni akan menyebabkan dia sukar membuang air kecil kerana saluran tersebut tersumbat dengan batu karang. Baik, dan boleh juga menyebabkan air kencing yang keluar itu mengandungi darah. Baik, situasi kedua ni pula adalah tentang gambar seorang perokok dan orang yang menghidu asap rokok. Baik, apakah kesannya? Kita boleh lihat kesan dia boleh menyebabkan kerosakan peparu manusia dan juga boleh menyebabkan kanser peparu. Cuba kamu lihat ada dua peparu di sini, yang mana peparu yang ini adalah peparu yang sihat bagi orang yang tidak merokok. Sementara peparu yang ini pula adalah peparu yang telah rosak dari seorang perokok. Bukan seorang perokok saja ya, kemungkinan besar orang yang banyak menghidu asap rokok kerana dia berhampiran dengan perokok juga boleh menyebabkan peparu dia pun rosak. Jadi jika peparu ini rosak, dia akan menyebabkan kegagalan dan fungsi peparu itu untuk melakukan proses perkumuhan. Jadi jagalah peparu kita dengan sebaik mungkin agar proses penyingkiran karbon dioksida dan wap air kita
berjalan dengan lancar. Baik, kita lihat pula situasi yang ketiga. Baik, ada orang yang suka menahan dari membuang air besar. Mungkin kerana dia leka bermain. Jadi, dia sajalah tahan tak nak buang air besar. Dan ada juga bila dia hendak membuang air besar, mungkin dia terasa sukar nak membuang air besar dan duduk lama-lama dalam tandas. Jadi, antara kesan yang akan berlaku boleh menyebabkan sembelit. Apakah sembelit? Sembelit ni disebabkan tinja menjadi kering dan keras dan berlaku bila tinja tu berada terlalu lama di dalam usus besar. Baik, seterusnya kita lihat radang usus pula menyebabkan usus besar kita menjadi merah dan sakit. Dia membengkak dan menjadi merah dan sakit. Sementara kanser usus pula disebabkan oleh sel kanser bertumbuh tanpa kawalan. Baik, jadi kita nak lihat apakah kepentingan perkumuhan dan penyah tinjaan. Selain daripada kita dah lihat tiga situasi tadi dan apakah kesan-kesan dia, dan kita lihat apakah kepentingannya pula. Baik, antaranya ialah untuk mengawal suhu badan kita melalui peluh. Jadi air yang berlebihan keluar menjadi peluh ini sebenarnya nak mengawal suhu badan kita. Pasal tu kalau kita contohnya kita dalam keadaan panas jadi peluh tu akan menyejukkan kita. Dia nak kawal suhu badan kita. Lain daripada itu, untuk mengekalkan kesihatan dengan menyingkirkan toksik dan bahan buangan daripada badan kita agar organ perkumuhan dan penyah tinjaan kita berjalan dengan lancar. Baik, kita lihat persamaan dan perbezaan perkumuhan dan penyah tinjaan. Kita lihat yang pertama dulu, persamaan. Kedua-dua proses iaitu sama ada perkumuhan dan penyah tinjaan adalah membuang bahan buangan yang tidak diperlukan oleh badan. Dan perbezaannya pula ialah hasil buangan perkumuhan disingkirkan melalui peparu, ginjal dan kulit. Sementara hasil buangan penyah tinjaan disingkirkan melalui dubur. Baik, seterusnya kita lihat amalan hidup sihat. Ada beberapa amalan yang baik yang dapat memastikan organ perkumuhan kita sihat. Yang pertama, kita minumlah 8 gelas air kosong setiap hari. Ini adalah untuk membantu ginjal kita berfungsi dengan baik. Sebab jika kita kurang minum air, ginjal kita perlu bekerja dengan kuat dan mudah rusak. Baik, terusnya amalkan selalu bersenam. Sebab bersenam ini baik untuk peparu kita menjadi lebih aktif dan sihat. Dan pastikan tidak merokok atau jauhi daripada perokok agar peparu kita tidak rusak. Baik, yang ketiga ialah mandilah setiap hari agar kulit kita bersih dan liang peluh kita tidak tersumbat dengan kekotoran dan peluh kita mudah dikeluarkan. Baik, kita lihat pula beberapa amalan baik yang dapat memastikan organ penyah tinjaan kita berjalan dengan lancar. Baik, yang pertama, kita minum air secukupnya bagi memastikan tinja kita tidak keras dan tidak mengalami sembelit. Baik, yang kedua, kita makanlah banyak sayur-sayuran dan buah-buahan bagi mengelakkan sembelit kerana sayur dan buah-buahan ni merupakan serat. Dan yang ketiga, segeralah ke tandas jika kita terasa nak membuang air besar. Jangan selalu tahan. Sebab nanti tinja kita akan berkumpul dengan banyak di usus besar, menjadi keras dan menyukarkan kita membuang air besar. Okey murid-murid, cikgu harap kamu faham tentang topik perkumuhan dan penyah tinjaan yang telah kita pelajari pada hari ini. Kamu boleh rujuk buku teks Sains tahun 4 di muka surat
37 hingga 41. Cikgu juga sediakan soalan kuis dan latihan bagi menguji pemahaman kamu tentang topik ini. Sekian, terima kasih.